Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali, Masya Allah. Baik Ustaz. Yang pertama sekali ialah kita nak pergi straight to the point kepada terminologi al-gharar. Kan, keraguan. Lagi-lagi zaman sekarang ni banyak transaksi yang mungkin ada keraguan. Sebab macam kita belajar, macam Kak Bara belajar kat UIA dulu kan, dia kena ada barangan tu kena ada lah, dah siap dah depan mata. Sekarang ni kita ada pre-order lah, tempahan lah. Dengan kadang tempahan tu pula memang ikut musim Ustaz kan, dan sebagainya. Jadi dalam konteks ni, apa maksud al-gharar dalam istilah yang patut kita fahami dengan jelas, khususnya dalam perbincangan kita pada hari ini dalam konteks jual beli? Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gharar ni kita kena faham dahulu. Istilah gharar, kadang-kadang kita sebut gharar, kita kadang tak faham maksud dan makna ni, jadi dia jadi payah dan jadi susah. Sebab tu kita sentiasa akan berinteraksi dengan peniaga ataupun sama ada kita pembeli ataupun kita penjual. Jadi benda ni penting supaya kita tahu adakah kita buat itu menyalahi daripada segi hukum syarak. Di dalam hadis Nabi SAW bahawa gharar ini, sebelum kita nak pergi maknanya, kita kena tahu larangan dia dulu. Naha Nabi SAW bai'ul gharar. Nabi melarang jual beli gharar. Maknanya apa maksud gharar? Itu yang kita nak tahu. Secara ringkas, dan bila kita sebut maksud gharar ini, iaitu gharar dia mesti bermakna ketidakpastian. Dia tidak pasti. Ini daripada segi bahasa, ataupun dia tidak jelas. Sesuatu perniagaan yang dibuat itu tidak jelas, tidak pasti. Daripada segi istilah, ni istilah dia. Sesuatu yang tidak jelas kepada mana-mana pihak yang berkontrak, sama ada di pihak penjual atau pembeli. Tak jelas. Maknanya barang itu tak jelas, harga tak jelas, bagaimana keadaan barang tu pun tak jelas. Jadi bila tak jelas ini, dia termasuk dalam kategori gharar. Contoh, ni contoh umum. Kita tak tahu, kita nak sewa rumah, tapi kita tak tahu. Ada orang, dia kata saya ada rumah sewa. Ni ramai student-student cari rumah sewa sekarang ni. Dia kata saya nak sewa rumah. Jadi orang yang tu dia kata okey, saya ada rumah, harga dia 800. Tapi dia tak bagi tahu rumah tu berapa bilik, bagaimana. Dia kata tak apa, awak transfer je duit tu, rumah ada. Bila pergi, dia sangkakan rumah tu ada 4 bilik dan sebagainya. Rupanya rumah tu 1 bilik. Di sana ada gharar yang tak dibenarkan dalam syarak. Sebab kita tidak tahu, tidak pasti rupa, bentuk bagaimana. Sebab itu, gharar ini kalau kita tengok, dia ada jenis-jenis gharar. Gharar yang pertama, gharar yang kedua. Supaya kita faham. Tapi ada ulama' meletakkan gharar yang ketiga, gharar sederhana. Nanti kita akan bahaskan. Tapi Ustaz nak sentuh dua ni yang sangat besar. Yang pertama, jenis gharar yang pertama adalah gharar ataupun ketidakpastian. Iaitu gharar yang banyak. Maksudnya ketidakpastian yang banyak. Dia tak tahu langsung. Bentuk bagaimana, keadaan bagaimana. Yang ni adalah diharamkan secara ijma'. Berdasarkan hadis tadi, secara totally ijma' diharamkan, tak dibenarkan. Contohnya seperti menjual burung di udara. Mana kita tahu? Ada orang, saya nak jual kat awak. Okey, jual apa? Saya nak jual burung. Dah tahu dah? Okey, burung. Mana burung tu? Burung tu di udara. Jadi bentuk burung tu bagaimana, besar ke kecil, jenis burung itu kita tak tahu. Ini tidak dibenarkan dalam syarak. Jadi benda-benda ini adalah banyak, dalam kategori banyak, maka kata ulama' dia diharamkan secara totally, tak dibenarkan. Sebab kita tak tahu, ketidakpastian yang tidak jelas, sangat banyak tak jelas, maka tak dibenarkan. Tapi ada di sana gharar yang sedikit. Ada juga gharar tapi sedikit saja. Seperti menjual rumah di mana pembeli tidak mengetahui keadaan asas rumah itu, sama ada elok ataupun tidak elok. Contohnya macam ni. Dia beli rumah. Tak ingat lagi. Dia beli rumah. Okay, dia kata rumah ni 500,000. Okay, rumah. Dalam tu adalah sedikit perabot-perabot asas rumah dan sebagainya. Keadaan rumah. Jadi kita pun tak tahu dalam tu mungkin kerusi tu elok ke tak elok. Dia punya pintu elok tak elok. Tapi rumah tu 500,000. Kita beli, kita tahu rumah itu, spek dia bagaimana, berapa bilik, berapa dan keadaan kita tahu. Cuma kita tak tahu secara detail.
dalam tu ada kerusi, sofa dan sebagainya, elok ataupun tidak, maka di sana gharar juga sebab kita tak ketahui. Tetapi itu termasuk dalam gharar yang sedikit. Dan kata Imam Nawawi, gharar yang sedikit ini dibolehkan. Ustaz, kalau dalam perundangan kontrak, kalau kita beli sesuatu barang yang benda tu kita kena pergi inspect dan tengok. Betul. Itu antara kriteria yang perlu ada. Maksudnya kita kena bukannya tengok plan je, tapi kita kena pergi ke lokasi untuk melihat sendiri, macam contohnya rumah, premis. Kalau kedai. Jadi dalam konteks Islam bagaimana? Baik, tengok itu dia kena tahu sama ada kita tengok melalui, sekarang ni senang kan, melalui maya boleh. Kita tengok melalui ini, dan apa yang digambarkan melalui maya itu, media sosial ataupun gambar, dia mesti sama dengan apa yang kita akan dapat bila kita nak memilikinya. Dia mesti sama, dia tak boleh tak sama. Dia mesti sama. Kalau dia kata 4 bilik, mesti 4 bilik. 5 bilik, mesti 5 bilik. Jadi, sama ada kita hadir ataupun tidak. Jadi, melihat ini memanglah diminta supaya kita tahu tidak ada penipuan di sana. Maka kata ulama, sekiranya kita pergi tengok tetapi kita tak tahu secara detail, walaupun kita dah tengok, contohlah kita pergi, rupanya lantai tu ada sedikit masalah. Adakah itu termasuk gharar? Maka kata ulama, ia adalah sedikit. Tidak termasuk dalam, oh ini penipuan, gharar, terbatal. Tidak, kata ulama, sebab dia hanya termasuk dalam benda yang sedikit saja. Dan benda yang kemudian yang kedua, dia adalah menjadi satu, orang kata dalam masyarakat itu menjadi satu perkara yang biasa. Dan yang ketiga, contoh supaya kita lebih faham. Contohnya walnut, yang walnut yang kacang walnut tu. Contohnya kalau kita hari ni dia ada dengan kulit dia yang keras tu. Tiba-tiba kita jual yang tak keras, yang kita dah kopek, dah kita dah buang dah dia punya kulit. Jadi kata ulama, sekiranya kita menjual walnut dengan kita membuang boleh merosakkan, kita boleh jual dengan kulit dia sekali. Contohnya macam buah durian lah, isu buah durian. Orang dia tak tahu dalam tu elok ataupun tidak. Betul? Dia tak tahu elok ataupun tidak. Ini disebutkan oleh ulama. Jadi bila buka, kita balik buka tengok adalah 2-3 ulas yang busuk. Jadi kata, oh ini gharar. Jadi kata ulama tidak. Melainkan sekiranya peniaga itu tahu. Berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia letakkan tamar di atas elok. Di bawah tak elok dan dia mengetahuinya. Dia yang strategi dia begitu. Dia yang strategi, dia tahu bahawa bawah tu memang rosak. Dia kata tak elok, rosak. Jadi bila orang beli, orang tengok atas elok, jadi dia ambil daripada bawah yang rosak tu dia berikan kepada pembeli. Jadi ini adalah penipuan, gharar yang tak dibenarkan dalam syarak. Tapi kalau buah-buahan kan kita jual, ada 3 dalam tu kita nampak kulit elok. Tapi dalam tu siapa yang tahu? Elok ataupun tidak. Maka kata ulama ini adalah gharar yang sedikit, maka dibenarkan sekiranya penjual itu tidak mengetahuinya. Tapi kalau tahu, dia buat teknik supaya ada sana penipuan, maka dia tidak dibenarkan dan dia termasuk dalam menjual harta secara batil. Sebab ada satu lagi senario di mana dia taklah macam sedikit, banyak, tapi sebanyak berlaku, iaitu membeli rumah lelong. Membeli rumah lelong, kita tak boleh pergi inspect, kita kena terima. Hanya kita tahu square feet dia sahaja dan nilai di kawasan tersebut. Kadang-kadang pergi tiba-tiba dinding dah berlubang. Kadang-kadang orang yang keluar daripada rumah lelong tu dia mungkin sakit hati, dia tarik wiring habis satu rumah ataupun seluruh premis tu wiring dia rosak dan sebagainya lah. Mungkin pecah dan sebagainya, kat dalam tu ada kebocoran, rosak dia punya piping ataupun disengajakan kerosakan itu. Ustaz, dalam konteks ni dia punya al-gharar tu sangat besar. Sangat besar, dia bukan sedikit, dia boleh jadi ekstrim. Bolehkah kita beli? Apakah transaksi ini? Jatuh dalam bagaimana? Ada satu lagi gharar, jenisnya adalah sederhana. Maka ini khilaf ulama. Ulama berbeza pandangan. Apa yang disebutkan sederhana, kalau kita tengok jual beli lelong ni rumah tu kita tak tahu, ghaib lah, kita kata ghaib. Kita tahu rumah dan kita dah tahu rumah tu, rumah lelong ni ialah dia bawa daripada below market, kan? Dia bawa harga dia, kalau harga kat situ semua 400,000, mungkin 300,000, mungkin 200,000 pun boleh dapat, bergantung kepada keadaan. Dan tidak jadi masalah untuk membeli rumah lelong ni, tak ada masalah. Cumanya persoalan dia,
kita tak tahu keadaan rumah tu. Macam Kak Farah, pintu pun tak ada, bumbung pun tercabut. Ada kadang-kadang setengah bumbung pun tercabut. Jadi kita tak boleh nak pergi tengok. Jadi apa hukum dia? Maka kata ulama, dia termasuk dalam gharar yang ketiga, gharar yang sederhana. Apa maksud gharar sederhana? Gharar yang sederhana ni adalah gharar yang dia gaib, dia jahalah, dia tak tahu. Dia tahu rumah, dia tahu dia nak beli rumah lelong, tetapi dia tak tahu keadaan rumah tu bagaimana, teruk ataupun tidak spesifik. Maka ulama terbahagi kepada dua. Dalam kategori ini, ulama kata ada yang mengharamkannya sebab dia kata dia lebih daripada sedikit, dia masuk dalam banyak tadi, maka haram. Itu satu pandangan ulama. Satu lagi pandangan ulama kata tidak, dia di bawah daripada banyak. Banyak tadi memang tak boleh, kita random, tak tahu langsung. Yang ni kita tahu, cuma mungkin kita tak tahu sifat dan keadaannya. Jadi dia bawah daripada banyak, maka dibolehkan. Maka hukumnya ulama berbeza pandangan. Ada yang kata tidak dibenarkan kerana dia dah disebutkan sebagai gharar yang banyak, lebih daripada sedikit. Ada yang mengatakan dia bawah daripada banyak tadi, maknanya dia dalam kategori sedikit lagi, itu adalah gharar yang sederhana, maka ada ulama membenarkan. Cumanya, Ustaz, sekarang ni Ustaz kata boleh ke tak boleh? Orang masyarakat nak kata tahu boleh atau tak boleh. Dia bergantung kepada kita sebenarnya. Sekiranya kita rasa kita nak beli rumah lelong, kita dah tahu rumah lelong ni kadang-kadang keadaan dia kita jangka memang tak elok lah. Kebiasaannya begitulah. Tak elok ni ialah bukanlah rumah seperti rumah baru kita tahu. Jadi dalam keadaan itu sekiranya kita tengok bawah daripada harga dan kita pun macam tadi dah sebut redha dan sebagainya dan dia tergeri dalam gharar yang sederhana yang kita anggap ia sebagai boleh, maka dia dibenarkan dalam hukum syarak. Okey, soalan dia ialah Assalamualaikum. Beli online, order warna hitam sampai warna coklat. Dah tanya kat seller, senyap. Sampai Shopee auto kredit duit pada seller, hati tak redha. Baik, sebab tu yang menjual ini dia kena berhati-hati. Apa yang digambarkan dalam gambar itu dia mesti sama dengan apa yang sampai kepada pembeli. Sekiranya tak sama, hak pembeli untuk memulangkan. Sebab tu dalam transaksi online ini dia ada terma dan syarat. Maka terma dan syarat itu mesti dipatuhi. Sekiranya tidak dipatuhi oleh salah satu daripada dua pihak ini, maka kontrak itu terbatal. Maka sekiranya dia tidak memulangkan, tidak ada jaminan dan sebagainya, maka hukumnya waktu itu adalah hukumnya dia memakan harta secara batil. Sebab tu kita kena faham bila kita nak beli, dia mesti ada terma dan syarat. Sekiranya tak sama. Sebab tu ada di dalam satu hadis Nabi SAW melarang. Nahan Nabi SAW baik ma laisa indak, yang bukan daripada kamu punya. Kamu tidak ada. Kadang-kadang ada orang barang tu tidak ada dekat dia. Macam yang disebut apa? Pre-order. Pre-order ni, makna pre-order ni barang tidak ada. Dia dropship lah contohnya. Contohnya dropship. Dia barang tu tidak ada, tetapi dia boleh dapatkan barang itu. Maka kata para alim ulama, sekiranya dia pasti boleh dapat, tak kiralah di negara sekarang ni senanglah. Kalau dulu ulama kata memang tak boleh, sebab dulu memang mustahil, hampir mustahil kalau kita nak pergi ambil barang ni dan mungkin barang ni tidak ada dekat kita, maka kita telah menjual barang yang bukan milik kita, yang bukan tidak ada pada kita. Maka dia ada akses. Akses. Tak dibenarkan oleh baginda Rasulullah berdasarkan hadis tadi. Tetapi dengan sistem yang ada sekarang ni, dengan penghantaran yang cepat, maka pada waktu itu dibenarkan kata ulama dengan syarat barang yang sampai itu mesti sama dengan apa yang kita tengok. Satu lagi senario ni berbalik pada online sebab ni musim zaman online. Macam Ustaz cerita tadi itulah, dia promosi itu wah cermin tu besar dan sebagainya, gambar. Tapi sebenarnya kalau kita selak lagi, dia ada measurement dia, memang measurement dia kecil. Tapi yang gambar utama yang pertama, kedua, ketiga tu semua nampak gah, kapet nampak besar Ustaz. Macam bolehlah kita muat satu ruang besar ni. Tapi bila sampai tu punya kapet permainan patung lah. Ada Ustaz, kawan saya beli. Allah. Sebab tu kadang-kadang Kak Farah kan. Macam karipap lah, nampak besar. Dia kadang-kadang kita ni jenis malas baca. Malas selak, kita tengok gambar, belilah. Kadang-kadang yang penjual ni pun ada masalah. Dia ada kelicikan di situ. Ya. Dia tulis kecil lah. Kita pun tak perasan. Kadang-kadang sampai tak perasan. Sebab tu berhati-hati kepada permainan sedemikian. Sebab dia kata, ini saya dah tulis, awak yang tak baca. Tapi kalau dah halus macam tu, kecil macam tu, siapa yang boleh nampak?
mata yang hebat Superman pun rasanya tak nampak. Sebab benda tu disorokkan. Ini adalah satu helah-helah yang dilakukan oleh penjual untuk melariskan barang dia dan mengelirukan pembeli. Sebab tu kena letak harga supaya kita tahu berapa harganya, barangnya bagaimana, bentuk keadaan dan sebagainya, kemudian ciri-ciri dan sebagainya, supaya bila kita nak beli kita dah tahu. Sekiranya kita beli dan benda itu telah dinyatakan, maka dia adalah kesilapan kita. Maka kita kena tangguhlah kesilapan kita. Para penonton, kita rehat seketika, terus bersama dengan kami. Yudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Rapat Ansar. Islam. Kita pergi solat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Atta, nane onge bohunda nispan veta. எனக்கு புரியுது